Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Pengurusan Solat Fardu Berjemaah Orang Asli. Dan kajian ini disediakan oleh saya sendiri, Muhammad Ashrafur Roslan, pelajar ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah dan Kepimpinan, dan diselia oleh pensyarah saya, Dr. Abu Dardak Muhammad, selaku pensyarah PhD di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM. Dan artikel ini disediakan bagi memenuhi kriteria program bagi Kolokium Prasiswazah tahun 2021. Okey, kita dahulukan dengan abstrak. Dengan abstrak ni saya paparkan sebagaimana yang ada dalam slide. Dia menerangkan tentang penyataan masalah, objektif kajian dan hasil kajian. Dan fokus utama pada abstrak ni adalah memberi kata kunci pada konsep pengurusan, konsep solat fardu, pengurusan solat fardu berjemaah, orang asli dan konsisten. Kita teruskan dengan pengenalan bagi kajian ini. Solat merupakan rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan seperti mana ibadah lain seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Malah fungsi solat ni juga sebagai doa dan dapat memberi ketenteraman sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran surah Taubah 9 ayat 103. Inna salata kasakanun lahum wallahu samiun alim, yang bermaksud sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Subhanahu taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Solat juga dituntut untuk dilakukan secara berjemaah sebagaimana telah dinyatakan banyak dalil berkaitan dengan tuntutan dan kelebihannya. Malah Islam sendiri memberi penekanan terhadap aspek pengurusan bagi mencapai ke arah kehidupan yang berkualiti dan sempurna sebagaimana ayat Al-Quran surah Hud ayat 11, surah yang ke-11 ayat 61. Malah menurut Zamakhsyari dalam tafsir kitab Al-Kashaf 1995, dalil di atas mendapati bahawa maksud wasta'marakum fiha ialah wa amarakum bi imarah, iaitu diperintahkan oleh Allah SWT untuk usaha memakmurkannya. Oleh itu timbullah persoalan kajian, yang mana persoalan kajiannya ialah adakah solat fardu orang asli berjemaah dilaksanakan secara konsisten dan bagaimanakah pengurusan solat fardu orang asli secara berjemaah. Oleh sebab itu, objektif kajian ini adalah bagi mengenal pasti pengurusan solat fardu berjemaah di kalangan orang asli serta mengkaji pengurusan solat fardu orang asli ni secara berjemaah ataupun tidak. Dan oleh kerana itu, pengkaji telah menyediakan kerangka teori dan konsep melalui pengumpulan beberapa teori. Teori yang telah dikemukakan ialah Steve 1987 menyatakan bahawa konsep pengurusan adalah satu bentuk pengklasifian aktiviti suatu masyarakat. Manakala Muhammad Ali pula pada tahun 2014, solat perlu diberi penekanan kepada penggambaran solat dan bukan sahaja dapat didengar, dilihat tetapi mengenal hakikat dan jiwa solat dan roh. Dan pendapat Zulkifli 1986 pula, dia menyatakan bahawa senario pembangunan orang asli ni pada tahap yang mundur, miskin dan kurang pembangunan. Oleh sebab itu, pengkaji memaparkan kerangka konsep bagi pengurusan solat fardu berjemaah orang asli. Kat sini kita dapat lihat konsep pengurusan melahirkan matlamat ada tujuan berserta dengan solat fardu dan tuntutannya untuk berjemaah apabila digabungkan menimbulkan satu perhubungan antara pengurusan dan solat fardu berjemaah.
Dan kat situ timbullah juga penyataan untuk diberi fokus kepada masyarakat orang asli dan akhirnya menghasilkan pengurusan solat fardu berjemaah di kalangan orang asli. Okey, berkaitan dengan metodologi kajian pula, kajian ini dilakukan secara kualitatif dan reka bentuk kajian ini adalah melalui kajian kandungan, buku-buku, artikel dan lain-lain tulisan. Oleh sebab itu, pengkaji juga meneliti kajian-kajian lepas pada bahagian suratan literatur ni. Okey, menurut Hasna, dalam kajiannya pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar Muslim di Kolej Komuniti Negeri Johor, kajian ini dilakukan bagi mengupas isu pemahaman dan pengamalan solat yang lemah di kalangan pelajar di kolej tersebut kepada masyarakat Muslim lah. Dan kajian tersebut mendapati bahawa hasil kajian kepada pengetahuan pelajar yang tinggi berkaitan dengan solat masih lagi belum dijadikan ibadah tersebut sebagai satu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan disebabkan sifat yang malas serta tidak konsisten. Okey, menurut Suhaila dan rakan-rakannya berkaitan dengan tajuk kajiannya isu-isu pengabaian solat dalam kalangan remaja di negeri Johor. Okey, kajian ini dilakukan secara kualitatif di 9 daerah di negeri Selangor melalui temu bual separa berstruktur. Dan hasil kajian tersebut mendapati majoriti adalah kurang melaksanakan solat secara berjemaah dan kerap meninggalkan solat Jumaat. Begitu juga dengan kajian Asmawati yang bertajuk tinjauan terhadap pelaksanaan kem tadi solat. Okey, kajian ini mendapati bahawa pelaksanaan perkara asas fardu ain, PAFA dan dan program amali solat dapat melahirkan pelajar sekolah rendah konsisten dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Taala dan membantu melaksanakan solat secara konsisten di rumah. Dan kajian Muhammad Saiba dan Syed 2019 dengan tajuk dia pengurusan cemerlang menerusi solat khusyuk berpandukan model Al-Ghazali. Okey, kajian ni adalah kajian perpustakaan dan pengkaji merumuskan pengurusan cemerlang melalui solat khusyuk dapat mempengaruhi pengurusan hidup seseorang menjadi lebih bermatlamat dan berkualiti menurut pengurusan jiwa, emosi, akhlak dan kesihatan lah. Dan rata-rata kajian lepas mendapati bahawa tiada lagi kajian yang berkisarkan kepada kajian pengurusan solat fardu berjemaah orang asli. Dan justru itu kajian ini adalah untuk mengkaji pengurusan solat fardu secara berjemaah orang asli. Okey, berdasarkan hasil kajian melalui perbahasan konsep didapati bahawa terdapat beberapa kriteria yang perlu diutamakan dan diketengahkan agar pelaksanaan dalam pengurusan solat fardu berjemaah orang asli ni dapat diaplikasi dengan lebih konsisten. Secara umumnya menurut Huzaimah dan Cik Zarina bahawa status orang asli ni membawa pemahaman kita terhadap komuniti tersebut pada tahap yang sangat rendah dan primitif dari segi pencapaian pelbagai aspek lah, sosial budaya dan jika dibandingkan dengan golongan lain dalam kalangan masyarakat. Jadi perlu untuk membantu golongan tersebut bagi menaik taraf sosio budaya mereka ataupun seangkatan dengannya serta memperoleh masyarakat dari segi manfaat pendedahan terhadap pengurusan solat fardu berjemaah bagi masyarakat orang asli. Dan apabila dikaitkan dengan hubungan antara pengurusan dalam solat fardu berjemaah ni dapat dihuraikan kepada beberapa pembahagian, iaitu yang pertama, konsep at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa. Kat sini kita dapat lihat bahawa konsep at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa ni adalah konsep tolong-menolong ataupun bekerjasama dalam perkara kebajikan dan takwa. Sebagaimana ayat Al-Quran lah dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa. Yang bermaksud dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Okey, yang kedua pula dia mengurus masa secara efektif. Dia mendorong masyarakat orang asli juga untuk lebih konsisten terhadap penjagaan masa dalam melaksanakan solat fardu secara berjemaah.
Yang ketiga pula ialah memperkukuhkan tali persaudaraan sesama Islam. Melalui kajian ini dapat memupuklah moral berkasih sayang dan penyatuan antara Muslim. Dan yang keempat pula dia membentuk modal insan yang berakhlak mulia. Okey, Al-Quran sendiri telah menjadikannya sebagai garis panduan manusia untuk bertakwa dan hidup harmoni. Okey, secara kesimpulan yang pengkaji dapat rumuskan ialah bahawa pengamalan mengurus solat fardu berjemaah secara teratur mampu untuk melahirkan masyarakat Muslim orang asli sentiasa untuk bersemangat dalam melaksanakan tuntutannya secara berjemaah. Malah dia juga dapat memerlukan komitmen daripada semua pihak agar dapat dilaksanakan tuntutan tersebut secara konsisten. Okey. Malah kajian ini juga dapat dijadikan sebagai panduan dan pengetahuan tambahan dalam memperkukuhkan lagi pengurusan solat fardu berjemaah khususnya untuk warga masyarakat orang asli. Itu sahaja daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.